warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan teruskan pelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran. Pelajaran yang keempat, kita akan membaca hari ini Surah Al-Isra ayat 1 hingga 4, juzuk yang ke-15. Baiklah, sebelum tu marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan bacakan surah Al-Isra ayat 1 hingga 4. Diharapkan semua murid-murid mengambil perhatian berkaitan dengan bacaan Al-Quran tersebut serta hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Okey, baiklah, mari kita mulakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baiklah murid, berikut adalah bacaan ayat pertama daripada surah Al-Isra. Mari kita lihat hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Baiklah, yang pertama ada gelung warna hijau ataupun bulatan yang warna hijau. Okey, jadi bila ada bulatan warna hijau dan di depannya ada huruf alif lam, maka murid-murid kena ingat ia antara dua. Sama ada hukumnya alif lam syamsiah ataupun idgham syamsiah ataupun izhar qamariyah ataupun kita sebut sebagai alif lam qamariyah. Okey. Jadi bila ada alif lam, patut ada sabdu pula di atasnya. Okey, Ustazah dah ajar bila ada sabdu hukumnya ialah idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Okey, seterusnya berwarna ungu ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Okey, kalau warna ungu ni lihat di bawah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, jadi panjang harakatnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Tadi Ustazah baca panjang kan? Okey, contoh Allazi asra. Okey, panjangkan 4 atau 5 harakat. Kemudian ha. Ada ya kecil. Ha dan juga ya kecil. Jadi ingat bila hukum tersebut melibatkan huruf ha domir ni, ha bulat ini dan ada selepasnya ya kecil ataupun waw kecil macam ni, maka hukumnya adalah maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Okey. Bacaan harakatnya adalah 2 harakat. Hi, 2 harakat. Ataupun yang ni hu. Okey, 2 harakat bacaannya, panjang harakatnya. Seterusnya lailam min. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Lailam min. Okey, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham maksudnya adalah memasukkan ma'al gunnah bersama dengung. Okey, jadi
kena masukkan ke dalam huruf mim, kemudian dengungkan. Berapa harakat dengung? 2 harakat. Lailam min. Okey. Seterusnya, alif lam. Selepas alif lam ada mim. Ustazah bulatkan di hadapan. Maksudnya kena lihat. Lepas alif lam, mim. Mim ni ada sabdu tak atas? Tak ada. Bila tak ada sabdu, hukumnya adalah izhar qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Perlu dibaca dengan jelas. Al-masjidil. Al-haram. Gitu. Seterusnya sama hukum alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ni sama di atas. Idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Okey. Haulahu linuriyahu. Sama hukumnya di atas. Mad silah qasirah. Seterusnya ayatina. Warna biru. Ustazah buat warna biru di sini. Biru cair. Hukumnya adalah mad badal. Mad badal. Mad badal ni apa? Mad badal ni apabila adanya huruf hamzah. Selepas huruf hamzah tu ada huruf mad. Kalau kat sini lepas hamzah tu huruf apa madnya? Huruf alif. Okey, jadi panjang harkatnya berapa murid-murid? 2 harkat. Min ayatina. Ayatina. Okey, 2 harkat. Ingat, hamzah selepas yang huruf mad adalah mad badal. Seterusnya, innahu. Nun yang ada syaddah. Hukumnya wajib dengung. Okey, ataupun kita kenali sebagai idgham biguna musyaddadah. Berapa harkat untuk idgham biguna musyaddadah murid-murid? 2 harkat dengung tersebut. Innahu. Okey, hu sama maksilah qasirah. Okey, gelung warna hijau idgham syamsiah dan gelung warna biru izhar qamariyah. Okey, kita lihat pada ayat yang ke-20. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Okey murid, kita lihat hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kedua pula. Okey, yang pertama sekali yang berwarna biru cair. Tadi Ustazah dah beritahu dah. Warna biru cair ni hukumnya adalah mad badal. Adanya hamzah selepas alif. Harkatnya adalah 2 harkat. Jangan baca wa atai. Okey, itu salah. 2 harkat. Wa ataina. Seterusnya izhar qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Okey, warna merah pekat. Hudalli. Hudalli. Okey. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Maksudnya, dimasukkan huruf tersebut tanpa dengung. Okey, dimasukkan kepada huruf lam. Tanwin ini dimasukkan pada huruf lam. Kemudian tak didengungkan. Hudalli. Tak didengung. Kalau macam idgham ma'al gunnah, didengungkan 2 harkat. Idgham bila gunnah, tak didengungkan 2 harkat. Okey, iaitu tanwin bertemu dengan lam. Okey, seterusnya warna ungu. Tadi Ustazah dah beritahu. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dalam 2 kalimah. Huruf mad ataupun huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Panjangnya adalah 4 atau 5 harkat. Seterusnya warna pink. Israel. Ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Sebab huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. 1 kalimah sahaja. Okey, Ustazah buatkan. Mad wajib muttasil dalam 1 kalimah. Mad jaiz munfasil dalam 2 kalimah. Jadi ingat. Okey, seterusnya. Sama juga harkatnya, dua-dua harkat tu adalah 4 ataupun 5 harkat. Min duni. Nun itu disembunyikan bunyinya.
Min duni. Jadi namanya adalah ikhfa hakiki. Dengungkan dua harakat. Min duni. Kemudian wakila. Tengok warna hijau. Mat iwat. Okey, cara nak kenal mat iwat ni lah. Tanwin yang baris atas dibaca secara wakaf. Jadi kena baca dua harakat. Tapi jadi baris satu je lah. Dia tak jadi tanwin. Jadi baris satu dan panjang harakatnya adalah dua harakat. Wakila. Itu namanya mat iwat. Seterusnya Zurriyata man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakura. Okey, lihat pada hukum yang terdapat dalam ayat yang ketiga, iaitu nun mati bertemu dengan ha. Man hamalna. Okey, Ustazah baca dengan jelas. Man hamalna. Okey, jadi bila dibaca dengan jelas, terang dan nyata, hukumnya adalah izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ha. Kemudian innahu. Sama juga hukum di atas tadi. Wajib gunnah ataupun wajib dengung. Yang kedua, maksilah. Qasira. Ha. Lepas tu ada waw kecil. Ha. Kemudian ada waw kecil. Abda. Okey, tanwin bertemu dengan shin. Okey, abda. Ustazah ada sembunyikan sebutan ataupun bunyi tanwin tersebut. Pergi kepada shin, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Dan yang terakhir sekali untuk ayat yang ketiga adalah syakura. Ra, dua harakat. Hukumnya mat iwat seperti yang atas tadi. Dua harakat panjangnya. Tanwin yang baris atas kemudian dibaca dengan wakaf. Jadi jadikan dia baris satu, panjangnya adalah dua harakat. Okey, kita pergi pada ayat yang keempat dan yang terakhir. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Okey, dan ayat yang terakhir, sila lihat hukum tajwid yang terdapat padanya. Okey, wa qadayna ila, mat jaiz munfasil kerana apa? Bertemu huruf mat dan juga hamzah dalam dua kalimah. Okey, sama juga Bani Israel. Ra sama juga di atas, mat wajib muttasil. Panjang harakatnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Alkitab, izhar qamariyah. Nun yang bertanda sabdu wajib dengung ataupun kita sebut idgham bi gunnah musyaddadah. Al-ard, sama juga izhar qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Uluwanka, sama ikhfa hakiki. Disembunyikan sebutan tanwin. Uluwanka. Dan yang terakhir adalah hukumnya mad iwat. Sama, 1, 2, 3. Kabira. Ra ini dibaca bagaimana murid? Ra ini dibaca dengan tebal. Kabira. Sebab dia adalah berbaris atas. Di baris atas jadi dibaca dengan tebal. Kabira. Berbeza dengan basir. Ra yang pada basir ini dibaca dengan tarqiq ataupun nipis. Kenapa dia kena baca dengan nipis? Sebab sebelum ra yang wakaf ini, yang kita wakafkan, sebelumnya itu baris bawah. Jadi kena baca dengan nipis. Basir. Okey, itu sahaja berkaitan dengan hukum tajwid pada ayat 1 hingga 4 surah Al-Isra. Diharapkan murid-murid dapat mengambil perhatian tentang bacaan dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengenali salah satu hukum
yang terdapat pada ayat yang kita telah baca sebentar tadi. Hukum tersebut adalah hukum mad silah. Hukum mad silah ini adalah hukum yang berkaitan dengan ha dhamir. Ini ha. Contoh ha yang Ustazah tunjukkan pada awak sebelum ni. Iaitu ha bulat. Mad silah. Kenapa dinamakan mad silah? Kerana bacaan mad itu hanya berlaku ketika bacaan wasal sahaja. Ketika bersambung sahaja. Kalau tak sambung, bacaan mad itu tidak ada. Jadi mad silah ini terbahagi kepada dua, iaitu qasirah dan juga tawilah. Mad silah qasirah berlaku apabila ha dhamir diikuti selepasnya huruf waw kecil ataupun ya kecil. Ini contoh ya kecil, ni contoh waw kecil. Jadi selepas ha tersebut, sekiranya ada ya kecil ataupun waw kecil, maka hendaklah dibaca dengan harkat panjangnya 2 harkat. Jadi contoh bacaannya bi'abdihi laylan. Itu kalau dibaca dengan sambung wasal. Tapi kalau dibaca dengan waqaf, dimatikan bacaan tersebut, maka hendaklah dimatikan ha dhamir tersebut. Contoh bi'abdih, bi'abdih. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada bahagian yang kedua daripada mad silah, iaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah berlaku apabila ha dhamir yang terdapat padanya huruf waw kecil ataupun ya kecil. Tadi Ustazah dah tunjukkan. Dan diikuti selepasnya adalah huruf hamzah. Adanya huruf hamzah. Okey, contoh di bawah. Indahu. Okey, ada nampak tak di atas waw tu ada ombak? Bentuk ombak. Jadi bila nampak macam bentuk ombak ini, kena baca panjang. Okey, 4 ataupun 5 harkat. Indahu illa. Okey, itu kalau dibaca dengan sambung wasal 4 atau 5 harkat. Tetapi sekiranya diberhentikan waqaf, hendaklah dimatikan ha dhamir. Sama juga macam mad silah qasirah. Indah, indah. Okey murid-murid, demikian saja penjelasan berkaitan dengan mad silah, iaitu terdapat dua bahagian mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran bagi mata pelajaran tilawah Al-Quran pada hari ini. Ustazah harapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.